Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan bentangkan tentang tajuk tugasan yang telah saya pilih untuk subjek Perlembagaan Malaysia. Tajuk yang saya pilih ialah Hak Keistimewaan Orang Melayu dan Bumiputera. Nama saya Nur Idayu binti Zulfaqar. Nombor matrik saya 276164. Okey, perlembagaan di sesebuah negara dikenali sebagai undang-undang tertinggi yang diluluskan oleh Parlimen atau badan perundangan tertinggi. Undang-undang ini memiliki kuasa untuk memutuskan organisasi, pemerintah, pembahagian kuasa yang terjadi di antara badan-badan kerajaan dan digunakan untuk menjalankan kekuasaan yang diberikan sebagai prinsip. Corak dan kuasa sesebuah kerajaan akan ditentukan berdasarkan Undang-Undang Dasar iaitu perlembagaan dan juga dijadikan panduan cara sesebuah negara tersebut ditadbir. Perlembagaan ini diwujudkan bertujuan bagi menentukan bagaimana sesebuah negara ditadbir oleh ditadbir atau diperintah. Hak-hak individu dapat ditetapkan, penetapan warga negara dan apa yang terbatas serta bagi menjamin kebebasan. Yang di-Pertuan Agong dilantik sebagai Ketua Negara pula adalah berdasarkan Perlembagaan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong hanya dilantik sepanjang tempoh 5 tahun sahaja dan akan ditukar secara berganti-ganti dengan kalangan Raja-Raja Melayu yang lain. Mengikut sistem Raja Berperlembagaan, Yang di-Pertuan Agong akan mengikuti nasihat daripada jemaah menteri yang lain dan dalam melaksanakan sebarang perubahan bagi negara. Mengikut perkara 160 dalam kurungan 2 yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan menggariskan bahawa orang Melayu adalah beragama Islam, bertutur dalam bahasa Melayu, mengikuti adat istiadat orang Melayu dan mereka yang dilahirkan sama ada di Tanah Melayu atau Singapura sebelum atau pada hari kemerdekaan yang tinggal di Tanah Melayu atau Singapura. Teori dan konsep. Di Tanah Melayu, Bumiputera atau Pribumi ditafsirkan sebagai penduduk asal Tanah Melayu. Undang-undang dalam perlembagaan menyatakan bahawa golongan ini dikira sebagai Bumiputera iaitu seluruh suku kaum orang asli Melayu, Pribumi Sabah dan Sarawak. Kaum Bumiputera dikenali sebagai kaum asal di Malaysia yang terdiri daripada berbagai-bagai kaum iaitu Melayu, Dayak, Iban, Kadazan dan sebagainya. Berbagai-bagai bangsa, agama dengan kaum yang terdiri di Malaysia dan etnik terbesar di Malaysia ialah kaum Melayu. Selain daripada istilah pribumi, terdapat dua istilah yang turut digunakan untuk membantu membuatkan perbezaan status penduduk asal di Tanah Melayu iaitu Bumiputera dan orang asli. Struktur, dimensi dan elemen. Sesiapa sahaja orang yang bapanya berasal dari etnik orang asli yang menggunakan bahasa orang asli, kebiasaannya mengikuti cara kehidupan serta adat dan kepercayaan orang asli. Sebagai anak yang mempunyai hubungan antara wanita orang asli dan lelaki dari kaum lain, tetapi dengan syarat bahawa kanak-kanak itu biasanya bercakap dalam bahasa orang asli, adat dan kepercayaan orang asli yang masih lagi menjadi individu dari kumpulan orang asli. Mana-mana orang asli tidak lagi berpegang dengan kepercayaan orang asli kerana ianya menganuti sesuatu agama atau oleh kerana apa-apa sebab lain. Ia masih mengikut adat hidup orang asli serta bertutur dalam bahasa orang asli yang tidak boleh disifatkan sebagai tidak lagi menjadi seseorang orang asli semata-mata oleh sebab ia mungkin menganuti agama tersebut. Apa-apa soal sama ada seseorang merupakan orang asli atau bukan perlulah diputuskan oleh menteri. Rizab orang asli. Jika didapati tidak mungkin orang asli akan tinggal di tempat itu tidak boleh diisytiharkan sebagai tanah rizab orang asli, tetapi hendaklah menjadi sebahagian daripada kawasan orang asli. Suatu rizab orang asli boleh diadakan di dalam satu kawasan orang asli. Tuan tanah boleh diisytiharkan oleh rizab orang Melayu di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berhubung dengan rizab orang Melayu. Tiada tanah boleh diberikan hak milik, diberikan, dipajakkan atau selainnya dilupuskan kecuali kepada orang asli daripada masyarakat orang asli yang biasanya bermastautin di dalam rizab itu. Tiada penduduk sementara, mana-mana tanah boleh dibenarkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berhubung dengan tanah. Hak menduduki. Pihak berkuasa negeri boleh memberikan hak di mana-mana kawasan atau rizab orang asli untuk menduduki tanah selain tanah yang diletakkan hak atau disewa untuk tujuan apa pun.
Tidak perlu membayar sewa atau tertakluk kepada apa-apa sewa yang boleh dikenakan dalam pemberian itu. Tiada apa-apa jua dalam seksyen ini boleh menghalang pemberian hak milik, pemberian atau pemajakan mana-mana tanah daripada mana-mana orang asli. Kandungan Akta 134 menerangkan bahawa keistimewaan diutamakan kepada penduduk orang asli dan kebanyakan keistimewaan itu diberikan lebih kepada pemilikan tanah. Kaum ini tergolong dalam kumpulan kelompok minoriti yang merupakan masyarakat pribumi di semenanjung Malaysia dan dikenal pasti terdapat seramai 132,000 orang penduduk pada tahun 2000 dan hanya meliputi 0.5% daripada keseluruhan penduduk Malaysia. Namun begitu, orang asli tidak dianggap sebagai homogeneous walaupun mereka berada di dalam satu kaum yang sama, malah mereka juga turut mengamalkan kegiatan sosioekonomi yang sama disebabkan faktor tempat tinggal mereka. Pelaksanaannya di Malaysia. Isu mengenai hak dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera sering dibahaskan sejak kemerdekaan dicapai sehingga ke hari ini. Pada 16 September 1963, telah terbentuknya Persekutuan Malaysia melalui penggabungan Sarawak, Sabah dan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian Malaysia 1963 juga turut menyatakan bahawa keistimewaan hak kepada masyarakat pribumi. Antara pelaksanaan hak istimewa yang telah dilaksanakan di Malaysia ialah memperkenalkan Majlis Amanah Rakyat MARA, Universiti Teknologi MARA, program matrikulasi, skim amanah saham Bumiputera dan sebagainya. Isu berkaitan. Hak keistimewaan yang diberikan telah menyebabkan beberapa isu muncul antara kaum. Antara isu yang muncul ialah ketuanan Melayu. Ketuanan Melayu merupakan konsep perkauman yang menganggap bahawa orang Melayu merupakan tuan kepada Persekutuan Tanah Melayu atau menerima gelaran sebagai Malaysia. Kaum Cina dan India dianggap sebagai pendatang luar disebabkan mereka telah dibawa masuk oleh British sebelum merdeka. Ahli politik Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu telah menjadikan konsep ketuanan Melayu sebagai retorik dan telah berpengaruh semenjak 50 tahun yang lalu semenjak Malaysia mencapai kemerdekaan dari British. Terdapat juga usaha untuk mencabar konsep ketuanan Melayu ini pada tahun 60-an yang telah diketuai oleh Parti Tindakan Rakyat PAP dari Singapura. Rakyat juga meminta bahawa penekanan mengenai orang Melayu sebagai orang asal Malaysia sentiasa dijaga dan hanya orang Melayu dan Bumiputera sahaja yang dianggap sebagai penduduk asal di Malaysia. Perbezaan hak di antara Bumiputera yang bukan Bumiputera turut dibahaskan oleh Jawatan Kuasa Rayuan Pilihan Raya Persatuan Cina Malaysia (SUKUI) apabila mereka menuntut bahawa perbezaan antara ekonomi dan pendidikan dalam kalangan kaum perlu dihapuskan. Isu hak istimewa Malaysia tidak boleh dipolitikkan atau dijadikan isu politik oleh mana-mana pihak. Kekuatan dan kelemahan. Hak keistimewaan yang diberikan kepada orang Melayu dan juga Bumiputera berupaya untuk membantu golongan ini berjaya dalam bidang ekonomi. Sebagai contoh, dasar ekonomi baru yang diperkenalkan merupakan program sosioekonomi kepada rakyat bagi memastikan jurang kekayaan antara masyarakat dapat dirapatkan terutamanya kepada golongan Bumiputera. Kelemahan daripada dasar ini menyebabkan dasar hak istimewa dan peluang yang tersedia tidak digunakan. Dasar ekonomi baru yang diperkenalkan kepada orang Melayu dan Bumiputera tidak mendapat sambutan. Kekuatan daripada hak keistimewaan ini adalah membantu orang Melayu dan golongan Bumiputera mendapatkan hak di negara ini. Analisis. Orang Melayu mesti menyedari bahawa China dan India menjadi kuasa dunia dari segi politik, ketenteraan, teknologi dan yang paling penting ekonomi. Sekiranya Malaysia ingin membangun dan merealisasikan wawasan 2020 tanpa mengira bangsa dan agama, rakyat harus bersatu untuk memastikan bahawa kita tidak akan tenggelam ketika China dan India bangkit. Cadangan. Antara cadangan penambahbaikan yang dibuat bagi mengatasi jurang antara orang Melayu dan Bumiputera dengan bukan Bumiputera ialah hak keistimewaan diberikan kepada bukan Bumiputera dari segi pendidikan. Kehadiran MARA dan Kementerian Pendidikan adalah khusus untuk orang Melayu. Tetapi untuk meningkatkan hubungan etnik dan perpaduan di kalangan pelajar, orang bukan Melayu menikmati hak istimewa ini
ketika kerajaan mengizinkan mereka masuk dengan kuota 10%, MRSM dan pendaftaran universiti. Melalui sistem kuota, cara pelajar masuk ke universiti awam juga telah berubah menjadi sistem elit yang bermaksud memilih pelajar tanpa mengira kewarganegaraan mereka. Berdasarkan kelayakan akademik mereka, meskipun status pendidikan khas ditetapkan dalam perlembagaan, pelbagai kedudukan harmoni telah dijalin antara orang Melayu dan bukan Melayu untuk mempromosikan semua hubungan etnik di Malaysia. Pihak kerajaan juga harus mengelakkan isu-isu yang berkaitan dengan media massa yang cenderung menimbulkan sensasi daripada membuat masyarakat memahami, terutama yang melibatkan masalah perlembagaan. Oleh itu, hak orang Melayu dan Bumiputera harus dijelaskan lebih lanjut dalam perlembagaan oleh media massa seperti televisyen, radio dan organisasi kerajaan seperti Kementerian Penerangan dan RTM. Kesimpulan, semakin banyak hak istimewa orang asli dicabar. Ini kerana beberapa pihak campur tangan sering mempersoalkan hak yang diberikan oleh perlembagaan dan undang-undang. Orang asli telah memperoleh keistimewaan dan perlindungan daripada pihak pemerintah. Artikel 153 secara amnya memberikan perlindungan dan hak istimewa kepada orang Melayu dan orang asli Sabah dan Sarawak berkaitan dengan pekerjaan, beasiswa, pendapatan, pendidikan, bantuan khas, izin dan izin perniagaan termasuk hak istimewa ini di sektor awam. Sekian, terima kasih.